Assalamualaikum again kepada yang menonton di YouTube channel Kimi Abdullah. My name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. So you guys dalam sesi Salesforce Mentoring bersama tim Lunabel. Beauty supplement, makanan sunnah and makanan kesihatan semualah, janji makan. So you guys dalam sesi ke berapa dah ni? Saya pun lupa dah. Tapi I believe ini adalah sesi dah almost sesi ke bulan 10 dah. Dah 10 bulan dah kita go through bersama. Betul? Alright. So I will share my screen. Okay. Untuk melihat apakah tajuk kita pada hari ini. So basically tajuk kita adalah leadership responsibility. Tanggungjawab utama seorang leader untuk memastikan sales kumpulan kukuh dan konsisten. Okay. So, bapa siapalah yang ni lelaki tu? Lain menam ke sekarang? Sorry lah, sekarang dah kembung sikit. Ada masalah makanan. Tadilah. So Puan Nur Azhar, hopefully sesi hari ini dapat membantu Puan Nur Azhar kita untuk clear up you punya stok dan boleh teruskan bercuti seperti biasa. Okey, tiba bercuti. So thank you so much kepada yang datang. So hopefully saya dapat melihat muka-muka anda supaya saya boleh dapat membantu anda dengan lebih. Saya nak sebenarnya you punya fokus, itu saja. Alright. Thank you Puan Yang Intan. Lama tak jumpa Puan Yang Intan kita. Sihat Puan? Alright. So hopefully you guys dapat sama-sama dengan saya. Please switch on your video. Please switch on your audio. Kalau tiada gangguan, please ambil buku nota. Saya nak tengok ada tak buku nota semua? Mana buku nota? Okey, Puan Diana ada, Puan Odi, Puan Suziana, Puan Yang Intan ada buku nota? Okey, please cari buku nota dahulu. Okey. Puan ada Puan? Ada. Okey, fantastic. Yes, Puan Nur Azhar pun ada, terbaik. Puan Mastura ada stok saja. Okey. So, kat sini kita akan menciptakan tentang strategi macam mana you nak make sure you punya sales in a team succeed very well. So, kita guna pakai beberapa strategi tapi saya nak kongsikan 3 perkara sahaja malam ini. So, tolong tengok apa yang saya nak kongsikan. Pertama adalah conversion. Kedua adalah team development dan ketiga adalah retention. Saya ulang balik. Pertama adalah conversion, kedua adalah team development dan ketiga adalah retention. I believe Puan Suziana dah ketahui 3 perkara ini di dalam program SEO coaching. Tetapi saya akan elaborate lebih detail lagi. Okay. So 3 perkara ini. Ini adalah perkara yang you kena fokus bila you bekerja berkumpulan. Dia tidak kepada ejen sahaja. Dia khas untuk staff atau pekerja permanent staff. Alright. So, boleh kita teruskan? Alright, kita bagi tepukan dulu kepada diri anda dahulu. Bagi semangat. Right. Lemah je. Okay. So, hari ni kita nak ceritakan 3 perkara. Satu persatu. Saya nak explain secara detail. Please focus very well. Pertama sekali adalah apa dia? Conversion bahasa Melayu apa? Itu betul juga convert. Adalah conversion sebenarnya bahasa nama lain dia recruit. Bahasa mudah dia. Kita kena merekrut. Apa dia Puan Odi? Menyertai. Rekrut. Tu Jawa belah Belampang tu. Okay. So conversion nama lain dia sebenarnya bahasa mudah lah. You kena merekrut. You kena sentiasa rekrut ejen baharu. Okay. Rekrut ada 2 keadaan. Okay. Rekrut ada 2 keadaan. You nak rekrut part time atau you nak rekrut full time. You kena acknowledge dulu benda ni. Alright. Bila you nak buat conversion, you kena tahu dulu 2 kategori. Sebab 2 kategori ni memberi impak yang sangat ketara kepada you. Saya ada saya punya strategi untuk ejen di dalam syarikat Media 3 Ventures. Do you mind if I share? Okay, 3 orang, 4 orang janggut. Nak. Tak apalah, kita punya MVP Lunabel kita dah cakap nak, so saya kongsikan. So saya merekrut 2 jenis individu, iaitu part time dan juga full time. Saya punya fokus banyak kepada full time. Manakala part time saya tidak meninggalkan. So macam mana kita buat dengan conversion ini? Pertama, saya acknowledge dahulu kita punya number of team.
Saya tak nak into sales dahulu. Sebab kita nak work practical, secara practical. Alright? Bila you letak nombor, oh aku nak sale 80 juta lah. Kira-kira, oh rupanya kena ada 12,362 full time. Dan part time kena ada dalam 323,276. You rasa nombor tu make sense tak? Semata-mata you nak achieve you punya sales dream. Right? So, dream, bila you letak nombor, dia akan jadi vision, akan jadi target. So, let's put practical target. Boleh? Boleh. Alright. Bila you nak hiring full time ataupun part time agent, bila ini proses merekrut, alright, you kena tahu dulu kemampuan untuk you mengawal mereka, kemampuan untuk you establishkan mereka, develop mereka, sustain mereka. You kena tahu dulu kemampuan tersebut. So, let's do practice. Agak-agak Puan Yang Intan, saya nak tanya you. Kalau you nak recruit full time agent, berapa ramai yang you mampu nak jaga? Dalam 10. 10 orang, okey. Part time agak-agak berapa ramai? Time dalam 5. 5, okey, 10 5. Puan Diana, agak-agak full time, you nak recruit berapa ramai? Full time 10, 10, part time part time 20. 20, okey. Puan Suziana. Nak tanya Puan Suzi. Terus dia letak telefon dia. Part time berapa ramai, full time berapa ramai? Part time dalam 8 orang, Okey, full time? full time dalam 10 orang. Okey. So, saya nak tahu dulu. Kenapa Puan Yang Intan nak 10 orang full time dan 5 orang part time? Kalau untuk full time dia lebih fokus lah. Okey. Dan kenapa 10 orang? 10. Kenapa 10 orang? Kenapa 10 orang? Sudah jam. Kenapalah waktu ni aku on camera. Tak ada, jangan risau Puan Yang Intan, saya bantu Puan. Saya nak tanya, Puan rasa Puan mampu ke nak memberi fokus kepada orang yang nak fokus sementara Puan Yang Intan masih lagi bekerja? Tak mampu. Sebab tu kita tengok on practicality. Alright? Bila you basically you pun bekerja, you masih lagi full time, you masih lagi ada kontrak atau you masih lagi permanent staff dengan company lain dan you kena limitkan full timer. Dia wajib ada, dia bukan tak ada langsung, dia wajib ada. Alright? Tetapi you kena tahu berapa kemampuan untuk you memberikan fokus. Sebab mereka mungkin ada 10 jam masa untuk diberikan perhatian kepada you. Cuma you ada berapa jam masa nak bagi balik fokus kepada mereka. You have to consider that. Alright? So antara full time dan part time, you kena consider berapa masa yang kita boleh beri kepada mereka sebenarnya. Sebab mereka for sure ada masa untuk kita. Alright. Boleh Puan Yang Intan? Boleh. Okay, fantastic. Puan Diana, saya nak tanya, kenapa Puan Diana nak ramai lagi part timers berbanding full timers? Sebab macam Kok cakap lah, saya tahu kemampuan saya. Sebab bila yang nak full time tu of course dia nak perhatian lebih, dia orang sungguh-sungguh. So saya limitkan dia sikit lah. Dan part time tu saya tahu dia just part time, so boleh banyak lah. Saya boleh banyak. Bagus, pandai goreng ni. Adalah, untuk full time, you nak 20 orang. Basically 20 orang ni siapa? 10 lah coach, part time Sorry, 20. 10. Oh, sorry. I nak tanya part time tadi. Part time 20 ni, kenapa nak 20 orang? Siapa mereka? Dia orang yang nak cari income part time lah. Maksudnya income tambahan. Income tambahan. So, majority apa profession mereka? Eksekutif di office yang logistik lah bersama dengan saya. Okey, kenapa eksekutif? First dia orang ada modal. Bagus. Lepas tu first dia ada modal lah. Lepas tu mostly bila saya cakap part time ni
Saya rasa orang-orang yang sekeliling saya lain satu yang macam dekat nak cakap macam mana yang circle saya yang saya kenal ni, dia orang macam memang perlukan income extra tau kot, duduk bandar. Kehidupan di bandar tu memang perlu kan, memang gaji tak cukup. Mereka ada keinginan. Hmm. So bila you duduk bandar, cita rasa pun jenahak, bukannya ikan puyuh. Right? So bila cita rasa besar, duit kena besar. So untuk pengetahuan Puan Jana, itulah you punya offer kepada mereka. Kau eksekutif kan? Kamu nak pakai handbag ni, buatlah part time supaya dapat beli handbag hari-hari. Hari-hari, at least every week, at least. Right? So that is the offer. Boleh Puan? Boleh. Okay, Puan Suziana. Puan Suziana, you full time working. Right? Dan berapa tadi you nak full time? 8 orang? Full time 10, part time 10. 8. Oh, part time 8. Okay. Kenapa you nak full time 10? Sebab kita boleh sama-sama Sama-sama naik. Oh, bukan. Okay. Sama-sama apa? sama-sama berniaga Luna Bell sampai ke peringkat yang dia nak. Ke level yang dia target lah. Okay. Berapa yang you nak letak mereka punya shilling target? Berapa maksimum you nak diorang fokus pada full time? Maksimum Berapa RM yang you nak full timers ni target? Every month agak-agak. Oh, yang full time ni dalam 10 ke 15k maybe. 10 ke 15k. Kalau 10 ke 15k, Puan Jana boleh bantu saya, berapa kotak mereka kena jual? Ada kalkulator tak? Ada kalkulator tak? Unmute dulu Puan. Jualan nak 15,000. Berapa kotak mereka patut jual? 10 ke 15k tu dia dapat, bukan jualan. So maknanya dia Bukan jualan. So berapa jualan kalau macam tu? Kalau 15k mereka punya keuntungan, sepatutnya jualan mereka berapa? Contohlah kalau mini agent kan, keuntungan dia dia kena jual 400 dalam 430 kotak. Okay. What if mereka sebagai agent? Sebagai agent. Bahagi. 300 kotak. Okay, 300 kotak. So, Puan Suziana, let me help you, boleh? Boleh. Macam mana you punya agent yang full time nak jual 300 kotak? It's all about kepada siapa. Kepada siapa mereka nak jual? Itu yang membolehkan beratus kotak, beribu-ribu kotak terjual dengan mudah, mahu pun cepat. Betul kat situ, siapa? Cepat dan mudah. Apa dia cakap apa? Cepat dan laju. Sorry. Alright. So kepada siapa is very important. Kita berniaga, kita buat bisnes bukannya sebab kita nak jual produk. Kita buat bisnes sebab kita nak jual result. Cerita dia kepada siapa? Alright. Contohlah saya ambil contoh. Pernah tengok makanan kucing, Whiskas? Pernah. Alright. So, Whiskas tu sepatutnya untuk siapa? Kucing. Untuk kucing. Tetapi siapa yang bayar? Tuan dia. Tuan kucing yang bayar. Alright. You jual produk bukan sebab nak kulit dia licin. You jual produk sebab nak klien tu puas hati dengan pujian orang. Sebab kulit dia cantik. So faham tak? Kalau kita jual kepada kucing, kucing tu bayar tak kejut dia. Alright. So, Puan Suzy, you kena acknowledge 300 kotak dan satu, you dah tahu dah status mereka full time. You dah tahu dah level mereka agent. You dah tahu dah mereka kena sold out 300 kotak. You dah tahu dah, mungkin tahu kepada siapa. So, yang kelima, Puan Suzy kena tahu berapa lama nak kena sold out 300 kotak tersebut. Itu baru dinamakan target. Right? Dapat Puan Suzy? You kena ada deadline, you kena ada period. Berapa tempoh lama 300 kotak ni wajib terjual.
So bila you tahu, okay, I nak set 300 ni kalau boleh dalam masa 5 hari lah dia jual. So you letak dia punya target, dia punya shilling target paling maksimum. Alright, 300 kotak wajib terjual maksimum dalam masa 5 hari sahaja. Tak boleh lebih daripada tu. So bila you dah acknowledge kriteria tersebut, baru senang you nak pilih siapa orang tersebut. Oh, kalau macam ni 300 kotak 5 hari kena orang yang pandai bercakap ni. Ini kena orang yang pandai fashion, pandai bergaya, kena orang yang cantik ni. Kena at least dia punya pengalaman dulu level-level manager, level-level eksekutif. Sebab dia ada pengaruh kat belakang dia. Baru you senang nak acknowledge siapa ejen tersebut. Sebab you kena describe, you kena bagi gambaran. Apa yang saya ceritakan ni, you guys pernah tengok tak jawatan kosong? Iklan jawatan kosong. Job description, ciri-ciri yang kami cari, apa yang kami boleh offer. Inilah yang saya tengah ceritakan sebenarnya. Alright? Faham semua? Faham. So bila kita nak cari team kita, bila kita nak buat conversion, part time maupun full time, sebenarnya kita yang kena clear, baru mereka mudah datang. Kita jangan sembarangan, marilah jadi agencies. Agencies confirm duit berkepuk. Alright? Confirm kulit gebu, lawa. That's not the offer. The offer adalah apa yang buatkan dia puas hati. Ingat tak tadi offer dia yang saya beritahu pada Puan Diana? Dia memang kategori miskin bandar. Mereka memerlukan duit tambahan. Miskin bandar ni kategori berapa? Masih ingat tak? 3,000 Berapa? 5,000. 5,000. Siapa yang jawab 5 tadi tu? Siapa yang jawab 5 tadi? Siapa? Yang Intan Tak tak? apa, tanya je siapa yang jawab 5,000. Yang Intan tak? Suzy. Puan Suzy. Apa Puan Suzy takut nak? Jawab je lah 5,000, saya tanya je. Okay. Sebab saya pun merasa macam Puan Suzy yang cakap. Tapi Puan Suzy tak ada dalam sesi Datin Fazmi dekat Johor. Ingat tak Datin Fazmi pernah cakap? Sesi yang level yang medium. Kategori miskin bandar. Bergaji RM5,000 sebulan. Alright? So mereka macam ni, kalau you acknowledge, eksekutif kalau gaji mereka tangga gaji RM3,000, RM3,500. Mereka kategori sebenarnya bawah lagi miskin bandar. Mereka wajib ada side income. So you senang nak offer. Alright? So means coach, kalau kita nak iklan untuk nak recruit agent tu, means kita punya ayat tu, copywriting tu lebih kepada value lah yang dia dapat. Bukan yang macam cara yang tadi dia dapat tahu akan dapat duit banyak. Kita kan selalu macam tu, siapa nak income, nak duit raya, kita selalu macam tu. Maksudnya itu offer. Yes, value betul. Ni kalau dia ada duit, dia boleh buat apa, macam tu. Yes, exactly. So sebab tu, kalau you perasan, okay, ini saya ambil contoh. Macam mana saya buat iklan untuk saya punya company. Dalam iklan ni, kalau you tengok ada ke ciri-ciri yang saya nak? Secara overall, saya tak ada tulis apa-apa pun. So, ini saya punya job scope. Ini saya suruh dia cari saya punya maklumat. Kindly study about me, about the company on Facebook and YouTube. Channel Kimi Abdullah. Jawatan, logo, intake, scan untuk registration, hiring, lepas tu location. Tapi yang saya tulis kat sini, adakah saya cakap saya nak dia ni pakai tudung bawal emas, size medium, contoh tak adalah itu. Saya tak ada beritahu ciri-ciri dia. Tapi saya tahu orang tu akan datang kepada saya. Nak tahu tak kenapa? Nah. Sebab 8 perkara yang saya tulis kat sini adalah menarik perhatian orang tersebut. Macam mana saya tahu mereka akan tertarik? Sebab saya dah gambarkan siapa yang layak bekerja dengan saya. Melalui kehendak, melalui kriteria yang tadi yang kita bincangkan tadi. Alright? So saya cerita apa yang orang nak dengar, bukan apa yang saya nak cakap. Alright? Itu nama dia marketing. Alright? Tolong tulis kat situ. Marketing
atau offering adalah cerita apa yang orang nak dengar, bukan apa yang kita nak cakap. Boleh? Boleh. Okay, fantastic. Saya punya Zoom lagging sekejap. Okay. Ulang lagi coach, cerita apa yang apa? Apa yang orang ulang. nak dengar, bukan apa yang kita nak cakap. Saya dah risau dah, Puan Susi suruh ulang tu, saya ingat nak ulang balik daripada pukul 9 tadi. Okay. So, sekejap, saya tak tahu kenapa saya punya lagging. Okay. So, Yang kesimpulannya tadi, maksudnya yang macam coach contohlah coach buat iklan tu, maksudnya coach dah gambarkan kriteria apa yang coach nak dan ceritalah cerita apa offer yang kita, contohlah saya orang yang miskin bandar tu kan, golongan yang miskin bandar tu, so saya tahu saya nak diorang yang layak untuk jadi ejen saya, so saya punya offer tu lebih kepada macam saya tahu, saya tengoklah keliling-keliling saya ni diorang macam of course setiap minggu nak ada duit extra untuk pergi jalan dengan family, pergi makan best. Macam itulah style diorang tu, orang macam tu macam yes. tu. Yes, exactly. Tengok, you kena tengok minat diorang. Oh, rupanya setiap minggu diorang nak makan kat luar, tapi tak berapa mampu. So ayat makan luar tu menjadi offering you. Takkanlah every week nak tengok je kat Facebook orang makan kat luar. Bila lagi nak makan kat luar dengan family, dengan mak bapak. So buat side job untuk dapatkan perkara tersebut. Contoh. Alright. Risau saya Puan Diana belum dah kesimpulannya. Saya tengok baru berapa Saya cuba fahamkan. Alright, fantastic. Yang lain semua clear? Semua faham? Kalau faham, terus type yes di ruangan chat tu. Saya nak tengok yang video ni faham tak faham sebenarnya. Kalau you guys masih bersama dengan saya, okey, Puan Sujana, Puan Diana, diorang yang faham, Puan Siti Rodia, ni semua yang on video je ni. Yang tak on video, okey, Puan Ita, bagus. Puan Ita, Puan Yang Intan, okey. Alright, please stay focused with me sebab saya memerlukan perhatian anda untuk develop your skill set. Pertama, part-time dan juga full-time. You kena fokus on recruitment, on conversion. Alright. Kenapa saya tak cakap recruitment? Kenapa saya cakap conversion? Recruit adalah merekrut saja. Belum tentu you recruit orang yang betul. Belum tentu you recruit orang yang mudah proses tersebut. Conversion adalah memang you fokus, okay, orang ni memang dah layak dah jadi ejen aku. Proses dia jadi pendek. You tak ambil masa yang lama untuk convert mereka. Datang interview, nak filter. Itu recruitment process. Conversion process, memang you skip the process, you target pada orang yang betul terus. Kalau recruitment memerlukan dalam 23 proses, you nak buat conversion, you target 5 proses saja. Sebab tu you mudah untuk convert. Alright, itu kepada part-time dan juga full-time. Me myself, siapa nak tahu berapa ramai part-time dan juga full-time company kita? Alright. My full-time kita target ke 30 orang. My part-time kita target kepada 70 orang. Alright. Kenapa ratio tu sangat ketara? Pertama, kita memang allocate 30 orang full-time menjadi agent sebab kita allocate seorang master leader untuk monitor mereka. Hari-hari communicate, hari-hari jumpa, hari-hari motivate mereka. Memang ada jawatan tu, mereka makan gaji dengan kita dan mereka dapat commission hasil daripada menjadi leader tersebut. Mereka dapat basic, mereka dapat bonus, mereka dapat allowance dan mereka mendapat commission of riding. Alright, itu kelebihan master leader. Dia bukan master leader sangatlah, dia key player sebagai affiliate team. Dan part-timer, macam mana kita develop part-timer? Kita hanya lantik part-timer yang ada jawatan sahaja. Kita tak nak macam, sis nak side job, boleh tak sis jadi ni. Tak, kita hanya lantik orang yang betul saja. Most of part-timers, basically paling busuk pun, mereka adalah managerial. Alright, mereka adalah managerial. Okay, dan mereka ni juga adalah manager, koordinator, senior supervisor, mereka adalah C-suites.
Basically mereka ada influence karakter mereka. Mereka boleh influence people. Take note benda ni penting tau untuk part timer. Mereka boleh influence people. Melalui apa? Pertama, melalui jawatan. Kedua, melalui kecantikan. Alright. Ketiga, melalui perkataan, melalui lisan. Alright. Dapat? Dapat. So, 3 perkara ni yang kita cari untuk menjadi ejen. Terpulanglah you nak buat ke tak nak, tapi kita letak accumulate. Sebulan punya sales sepatutnya you target macam ni. Alright. Dan kita ada lagi satu position yang menjaga part-timers sebab dia melebihi kapasiti seseorang. Dia 70 orang. So 70 ni ada seorang yang kawal mereka. Okay. So basically kita letak shilling. Kita letak paling atas berapa yang you kena achieve untuk dapat commission macam ni. So basically 70 orang ni mereka punya hasil sebulan dalam sampai dalam 682,000 sebulan. Mereka kena kejar. Kenapa banyak sangat nombor tu? Sebab mereka punya jawatan. Sekali mereka buka mulut, seramai 100 orang terus membeli. Sekali mereka influence orang, 30 company terus accept. Itu punya kelebihan. Mereka ada kuasa macam tu. Okey. Itu adalah tentang conversion. Setakat ni jelas tentang conversion? Jelas. Alright. So kita masuk tajuk kedua tentang team development. Team development ni perkara yang memastikan kriteria tersebut, orang yang masuk dalam syarikat tersebut perform very well. Right. Untuk enroll this category team development, ada beberapa perkara yang you kena letakkan fokus. Pertama adalah kepada awareness. Alright. Kesedaran, informasi. Apa tu awareness? Adalah kesedaran ataupun informasi. Alright. Awareness ni yang you kena bagi first kali bila orang masuk. Dan nombor 2, you perlukan knowledge. Alright. You perlukan general knowledge. Bahasa lagi mudah. Alright. Macam mana nak menjual, macam mana nak buat marketing, macam mana nak buat personal branding, macam mana nak buat closing, macam mana nak General knowledge ni yang memudahkan proses daripada dia publish iklan sampai dia buat COD. Tolong tulis dalam buku nota you. Daripada first dia nak publish iklan sampai dia COD, sampai dia delivery, Sampai dia delivery. Itu general knowledge sebagai salesman. Right? Pertama adalah awareness, kedua adalah general knowledge dan ketiga adalah skill set. Ketiga adalah skill set. Skill set macam mana? Contohnya public speaking. Kalau antara you guys memang menjadi penceramah dekat luar, memang lecturer dekat luar atau memang dah biasa bercakap, memang adun YB lah saya cakap. Alright? So you ajar dia macam mana nak bercakap dekat public. Supaya dia boleh pergi event-event besar dan dia boleh gunakan skill set public speaking ni untuk buat conversion. Public speaking, mereka punya pengaruh, mereka punya kuasa dalam menjual bukannya one by one. Tidak. Public speaking punya kuasa dan juga result adalah bila dia bercakap di hadapan 100 orang semuanya angguk. Itu public speaking. Nak menjual melalui public speaking. Dapat? Dapat. Okey tak ni? Keberat sangat tajuk ni. Tak, maksudnya kita nak ajar macam mana public speaking masuk coach tahulah dia boleh cakap dengan ramai orang. Maksudnya cara dia present ke? Kalau ada antara you guys yang tahu pasal public speaking, yang ada skill set public speaking, boleh ajar. Tapi macam mana kalau tak ada? Nak tahu tak macam mana? Nak. Kalau tak ada, just lantik orang luar, itu saja. Alright? Kalau you dalam team you, tak ada siapa yang boleh mengajar public speaking, lantik orang luar, itu je. Dia macam mana coach? Macam mana nak macam cari? Maksud saya, contohlah Luna Bell kan. Okay. Macam mana nak, kalau kita nak engage orang pun, kita nak suruh orang tu buat apa? Maksudnya nak cakap. Orang tu siapa?
Yang nak ajar public speaking tu lah. Okey, you beritahu lah. Contohlah, you jumpa, okey, orang ni, Tuan Haji memang mengajar untuk trainer nak mengajar public speaking boleh. Saya nak you ajar kat team saya. Oh, boleh je. So, you deal lah dengan dia. Oh. Macam tu je. Alright, saya ambil contoh lah. Itu contoh public speaking. Bahasa mudah dia. Dalam company kita, contohlah kita ada digital marketer datang. Tuan Kimi, saya punya FBS ni macam saya nak belajar lagi dah, lagi power. Tuan Kimi boleh ajar tak? Saya boleh ajar tapi saya tak ada masa nak ajar. Tak apa, saya bagi duit, HR uruskan, you pergi attend training orang. Faham tak? Faham. So, sama juga dengan Mi Masraf. Alright, kita punya HR. I boleh ajar. Tapi I tak ada masa nak mengajar. Tak apa, I nak you cari bulan ni satu training budget ni kita bagi RM1,500. Pergi belajar. Dan memang kita ada allocate budget tersebut. Kenapa kita allocate? Nak tahu tak kenapa? Nak. Untuk grow lagi lah. Satu, untuk mereka grow lah. Nombor dua, budget yang kita berikan tu untuk tolak LHDN tax. Sebab tu kita bagi training kepada mereka. LHDN memang ada allocate benda tu untuk development. So kenapa kita tak guna pakai? Itu ramai orang tak tahu. So semua staff kita akan tengok, okay, finance ada berapa bajet yang kita boleh letak. Oh, kalau ikut tax ni kita boleh tolak dalam 500 je, okay. Mana yang most priority, mana yang urgent. Saya akan letak keutamaan pada conversion. Conversion ni ada dua tau. Satu pada recruitment, satu lagi sebenarnya pada sales. Tapi saya akan letak pada sale. Budak-budak digital marketer, budak-budak CRM, customer relationship management. So kita lebih fokus pada menghasilkan duit. So kita akan minta diorang belajar. Tuan Kimi, saya minatlah kelas makeup ni. Boleh tak saya join? Okey. Kenapa? Saya tanya tu je. Supaya saya boleh dapat makeup, banyak jenis makeup and kita boleh buat presentation yang terbaik. Okey, pergi. Kita pernah hantar budak pergi makeup, budak pergi macam-macam lah benda-benda yang tak berkenaan lah. Tapi dia akan membawa impact kepada meeting tersebut. Kita hantar. Atas reason, satu, skill set, nombor dua, tolak tax. Tu je. Alright, dapat? So, pertama, public speaking. Betul? Betul. Apa lagi tadi yang saya cakap, team development? Cuba ulang balik. Awareness, knowledge, skill set, public. Alright, skill set. Pertama, public speaking. Kedua, you hantar tim you. Kalau contohlah, you tak nak hantar lah, cakap okey lah, diorang ni terdekut lah, tak nak keluarkan duit. Yes, normal. Semua orang tak nampak, sebab tu awareness tu penting. Kalau awareness mereka besar, mereka takkan berkira-kira nak keluarkan duit untuk belajar. Macam mana nak buat? Bagi dia nampak apa kelebihan orang-orang pandai. Apa kelebihan kalau orang ni pandai main FBS. Macam mana sales dia. Macam mana perasaan dia. Sebab tu, kadang-kadang dia nampak di iklan tu, pakai kereta mahal, rumah mewah, emas sampai dekat ketiak kan. Sebab dia nak tunjukkan result, bukan riak sebenarnya. Ini result kalau you pandai buat kerja sekian. Cumanya you kena invest untuk belajar benda tersebut. So you kena bagi kesedaran tersebut. Pertama, public speaking. Kedua adalah FBS. Hantar tim you, suruh tim you belajar. Alright? Kalau tim you tak ada duit, memang betul-betul lah tak mampu, memang rasanya memang tak nak. Okey, tak apa. Sorry. You yourself pergi belajar dahulu dan ajarkan balik pada mereka. Ini kita kira team development. You dah pandai, you dah belajar dengan Sifu Jamal, dengan Daja Asadok ke so on. Balik, okey. Kita akan buat training hari Sabtu ni pukul 10 sampai 12 pagi. Wajib datang. Sebab tu you buat team development. Kalau team development, you bagi option. Semua tak datang, trust me. Tengoklah malam ni. Berapa ramai Luna Bell. Dan yang berjaya ni je lah yang datang. Yang ada awareness yang terbaik je datang. Yang nak berjaya je datang. Sebab mereka rasa, you guys rasa penting ilmu. Cuma tak tahu ilmu malam ni macam mana Tapi you guys tahu, kalau belajar malam ni mungkin you nampak perspektif berbeza, mungkin dapat ilmu yang berbeza, mungkin dapat knowledge yang berbeza. Samalah ilmu knowledge kan. Tapi you tahu you akan dapat something. Whereby yang beratus lagi, alah, rekod boleh tengok. Alah, aku sibuk malam ni.
Allah, 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 Allah. Bukan salah mereka. Cuma Allah tak bagi lagi hidayah tu kepada mereka. Alright? Dapat? Dapat. So, macam mana nak dapat hidayah? Siapa nak tahu? Saya. Alright? Nak dapat hidayah adalah you paksa mereka. Alright? Itu je. Hidayah milik Allah. Tapi kalau you tak paksa, diorang sampai mati tak dapat. Sorry to say lah. Macam anak-anak kita lah. Alright? Kau ni tak pandai sedia towel ke marah? Bila tak pandai sedia towel ni? Sibuk marah-marah anak tu. Padahal you yang tak ajar dia sedia towel. Setuju tak? You kena paksa diri you, ajar dia sedia towel dan paksa dia sedia towel sendiri. Bermula dengan ilmu. Bermula dengan paksaan. Setuju? Setuju. Baik kot, nanti saya paksa dia orang semua. Okey, paksa. Bawa muka garang. Macam mana muka garang Puan Diana? Tengok sikit. Tak ada. Tak ada. Garang lah, Cepat. garang. Macam mana garang? Tak boleh lah kot. Tak ada lagu dah. Okey. So, kat sini. You kena paksa tim you. Sebab kenapa? Satu, bila you nak paksa, you kena ada offer. Tolongkan buku nota you. Bila you nak paksa, sama dengan offer. Apa offer yang you boleh beri? Offer ni something yang benefits dia. Alright? Melalui copywriting atau melalui physical. Okay, siapa yang datang training hari ini, I akan belanja makan. Contoh, itu physical. Offer. Siapa yang nak buat sale, siapa yang nak jual 100 kotak minggu ni, datang. That is offer jugalah, tapi offer tu biasanya tak laku. Saya beritahu awal, tapi dia masih lagi kategori offer. Betul nama dia offering. Alright? So, team development, you yang kena paksa team you bergerak melalui leadership macam mana? Pertama, melalui awareness for sure. Kedua, melalui general knowledge. Dan ketiga, melalui skill set. Right. So bila you tahu benda ni, macam mana cara lain nak paksa? Selain ugutan, selain offering, caranya adalah melalui encouragement. You kena encourage team you. Right? You kena sentiasa galakkan team you. Lamalah tak jumpa you. Kita orang rindulah. Jomlah join sekali. Boleh kenal ada agent baru tau. Jom kenal. Right? Saja ajak dia jumpa. Seeloknya bila you nak mengajar skill set ni, ajar secara fizikal. Dia much more effective. Right? Boleh ajar secara online. But trust me, saya hari-hari mengajar orang secara online. Most of the time, mereka yang tak memberikan komitmen, bukan you. Dan you akan heartbroken. Alright? So kalau boleh, pergi secara fizikal. Dan, ini bonus. Bila you nak buat secara fizikal, you buat game. Alright? Siapa yang datang hari ni, pakai face mask paling lawa, I bagi hadiah. Ui, ada gila-gila. Shopee semua. Shopee, mana lawa. Alright? Next week, siapa yang pakai tudung paling lawa, I bagi hadiah. Ikatan tudung, ada brush, ada. Tak kisahlah. You buat macam game. Supaya mereka rasa nak compete. Mereka rasa nak winning. Alright? Dia bukan nak compete yang siapa-siapa. Sebenarnya dia compete dengan dia yang sebelum ni. You punya game sebenarnya menggalakkan dia jadi lagi cantik, menggalakkan dia lagi datang, menggalakkan dia lagi jadi fashionista atau hijabista. You kena buat galakkan tersebut. Encourage mereka melalui game. Right? So, when we talk about game, team development is all about game. Sebab tu, you kena recognize mereka. Siapa yang dapat top ranking, siapa yang dapat low ranking. Ramai leader, mereka tak acknowledge low ranking. Itu yang membuatkan mereka lagi ke belakang, mereka lagi hanyut. Macam mana nak acknowledge low ranking? Siapa nak tahu type nombor 2 dekat ruangan chat room? Siapa nak tahu macam mana nak acknowledge low ranking type nombor 2 dekat ruangan chat room? Puan Diana, Puan Suzy, Puan Siti Rodia. Okay, 3 orang yang alert. Okay, Puan Raza, Puan Ita, Puan Aisyah, fantastic. Okay, so macam mana acknowledge mereka adalah pertama. Tolong take dalam buku nota you guys. Thank you Puan Aida. Pertama adalah melalui phone call. Thank you Puan Yang Intan. Pertama melalui phone call. Hey babe, how are you? Okay tak? Tengok macam jatuh je you punya performance.
You okay tak? Kalau tak okay, bagi tahu. Just let me know. Mana I boleh bantu, I akan bantu. You kena acknowledge mereka. Right? Baru mereka, ada juga lah orang care, ada juga orang perasan. Ada juga orang ambil berat. Mereka nak benda tu. Itu pertama, melalui phone call. Nombor dua, melalui perjumpaan, melalui one to one. Kenapa saya cakap one to one? Lebih fokus one to one lah, bukan perjumpaan. Sebab kalau perjumpaan ni kadang-kadang kita ajak kawan-kawan. Kalau boleh kita one to one dahulu. Maksudnya contoh, Puan Nur Azhar, you nampak you punya team tak perform. Awak kat mana? Jom kita pergi sarapan sama-sama nak dekat kedai mamak ni. Sarapan kedai mamak je. Jomlah I belanja you. Roti kosong je. Tiba-tiba dah set limit dah, roti kosong je. Okay? Tak apalah, tak kisahlah. I belanja you. Alright? Saja. You tak ada cerita apa-apa, just ajak makan. Apa bah sihat tak? Kau sibuk ke sekarang? Mengajar okey, contohlah dia cikgu mengajar okey, student okey, dah okey. Itulah lama tak jumpa kau ni. Thank you lah, nanti esok kita sarapan lagi lah insya-Allah. Next week ke. You saja dekat dengan dia. Alright? Jangan biarkan orang yang kat bawah ni dia terpisah dari kita. Dia macam kambing. Kambing kalau dia terlepas dari kumpulan, dia akan cuba cari jalan sendiri. Sebab tu dia terpesong seseorang sekor-sekor. Alright? Ada yang tiba-tiba tertinggal sikit belakang, kena baham musang, kena baham ular. Alright? Sebab dia tertinggal. Tugas you jadi serigala. Leader serigala dia bukan duduk ke depan. Serigala punya leader dia duduk kat belakang. Supaya dia nampak siapa yang terpesong, siapa yang tertinggal dan siapa yang paling laju. Sebab kat belakang nampak semua benda. Faham? Faham. Right. Tapi coach, Kedua, kalau coach kata yang low ranking tu, Faham. low ranking tu maksudnya dia still buat sale, dia consistent restock, cuma dia sikit je lah. Bukan yang jenis sikit, tak lebih restock, lambat. bukan yang jenis yang tak restock tu lah kan, yang tak Yes, active. okay. Low ranking ni kategori macam mana? Dia lambat restock atau sales dia slow. Alright? Atau dia membahan orang, memburuk-burukkan orang, atau dia terasa, atau dia dah lama menyepi. Dia buat sale tapi dia senyap je dalam grup. Tak reply apa-apa, dia blue tick je. Itu pun kategori low. Alright? Mungkin dia introvert, I don't know, but you yang kena confront dia. Okay? Alright. Kedua melalui one to one. Dan ketiga melalui gathering. Kita ambil gathering lah. Jumpa ramai-ramai. Join lah, kita orang nak makan kek ni. Saja, high tea, makan kek. Malam ni jomlah kita ramai-ramai, jom kita makan seafood nak. Ni girl-girl je tau, tak boleh bawa anak. Contoh. Nampak nak buat party buih tu. Tak adalah. Right? You nak enjoy, just nak enjoy je. Sebab kalau ada anak takut distracted. I don't know. Tapi set awal supaya semua boleh manage. Anak ni siapa jaga. Alright? Tapi terpulanglah nak bawa anak, bawa lah. Tapi you berjumpa secara beramai-ramai, secara berkumpulan. Alright? Tapi kena tengok jugalah, kalau bawa anak, kena tengok tempat yang bersesuaian. Sebab takut fokus tu, banyak fokus kepada anak, bukan fokus kepada kumpulan tu. Okay? Dia kejap lama tak kisah, janji fokus. Boleh? Boleh. Alright, dan yang ketiga last sekali. Okey, terkejut saya. Thank you Puan Aisyah. Right. Yang ketiga, ya saya. Apa dia Puan Raza? Nak tanya, tadi kan untuk yang kita nak jumpa yang low ranking kan. Kalau kita buat perjumpaan tu, just buat perjumpaan, tak perlu bincang apa-apa, just dan fun aja. Ke macam mana? Betul. Perjumpaan tu, just jumpa je. Tak ada buat apa pun. Alright? Sebab kenapa tak ada cerita tentang bisnes? Pertama, mereka mungkin tengah serabut. Nombor dua, mereka tengah jiwa kacau. Ketiga, mereka memang tak fokus. So jangan cerita benda-benda macam tu. Alright? Dia macam kita masuk masjid tapi kita dengar ada imam sebelah ni berkekek-kekek. Weh, aku nak solat ni. Backhand imam ni tahulah. Faham tak? Tengah-tengah nak solat ni, ada ni kat masjid nak solat. Kenapa? Dia punya bercakap tu satu masjid tahu. Right? So, kita jangan ganggu mereka tengah tak balance emosi, mindset semua tak balance. So, jangan cerita buat bisnes. Alright?
Nak bonus tak? Since Puan Nur Azhar dah tanya, nak bonus tak? Saya bagi bonus. No. Alright. Bonusnya adalah seeloknya orang-orang macam ni you bawa ke tempat-tempat nature. Alright, contohlah pergi jogging tepi tasik atau pergi lepak tepi pantai atau lepak air terjun. Okey, atau lepak taman bunga, pergi zoo. Right? So mereka ni perlu diberikan perhatian satu. Nombor dua, mereka perlu hilangkan perkara tersebut. Dia dah tak ada distracted dah. Right? Dapat? Dapat. Okay, fantastic. So ada soalan? Ada. Okay, awesome. Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh Alright. Thank you. Puan Aisyah ada soalan? Aisyah Sofia? tak ada. Tak ada dah. Okay. Ya saya. Kalau buat macam tu, still juga dia macam sebab kita ajak dia macam tu, kita tak cerita pasal bisnes. Lepas tu dia pun rasa macam tak cerita pasal bisnes, so tak yang buat lah. Macam tu. Macam mana? Yep. Memang. Macam tu je. Macam tu je. Betul Yes, macam kita nak rasa macam mana kita nak buatkan dia macam terasa, takkanlah tak nak buat. Macam tu. Macam mana nak bagi dia rasa macam tu? They will. Naturally. Yeah. Diorang akan jadi macam tu secara organically, secara naturally. Ui, alamak, segan aku, lidah aku asyik datang je. Saya cerita pengalaman saya, Coach. Masa macam silakan. mana saya ada buat event. Maksudnya all the while diorang akan dapat pergi event HQ disebabkan diorang achiever. Tapi macam team saya, mostly ada yang achieve, ada yang tak achieve tapi konsisten. So saya buatkan satu event, jemput yang tak achieve tu untuk kita gather. Means maksudnya bukanlah dia dia kategori low ranking lah. Maybe every month dia restock satu. So bila dia datang tu, memang kita pun tak cerita pasal bisnes sebab kita nak fun je kan. Kita bagi hadiah kepada siapa yang nak. So saya rasa dia orang yang datang tu, dia akan terinspirasi dengan orang yang dapat hadiah lah. Dan dia orang pun suka, ada bonding tu lah yang kita tunjukkan. So dia orang macam dia akan rasa nak buat lebih lah, maksudnya. Dia sebenarnya kita cakap apa-apa. Those bonding effect dan you punya vibes yang akan membuatkan dia nak bergerak. Dia mungkin tak jadi sekali. Mungkin you jumpa dia 5 kali, 8 kali, 12 kali. Dia memang kadang-kadang dia macam tu. Alright, sebenarnya kita memang ada case yang dah berbelas kali jumpa. Alright. So, dia nak buat macam mana? Dia kena guna strategi. Good question sebenarnya Puan Odi. You jumpa, you tak cerita bisnes. Alright, tapi ada orang dalam tim you pun jumpa dia. Orang dalam tim you lain jumpa dia. Ni jumpa dia, tapi one to one, bukan sekumpulan. Ada masa berkumpulan, tapi kebanyakan masa one to one. Uish, gila lah diorang ni care lah kat aku. Aku kena, apa yang macam mana nak belah balik. Dia sebenarnya kategori termakan budi. So dia super normal. Dia segan, dia organically. Sebab benda ni pun waktu saya belajar, saya tanya juga soalan macam Puan Odi ni. Saya jenis curiosity tinggi. Oh ya, nanti dia akan jadi sendiri. Itu je lah jawapan dia. Dan macam apa simple gila jawapan kau macam tu. Lah matilah. So, tapi bila I buat, yes, I nampak benda tu. Organically dia memang jadi. Alright? Boleh? Boleh. Thank you, Coach. Alright. Sama-sama. So last but not least, retention. Bila dah nak habis dah. Okay. Mungkin kita akan extend habis pukul 12.30 malam Tak adalah retention. Okay. First thing first. You kena faham retention ni maksudnya team you kekal dengan you. Alright. Sebelum tu, I lupa nak beritahu. Team development ni, satu, mereka menghasilkan sale. Dia punya outcome outcome pada team development. Pertama, mereka menghasilkan sales. Alright. Menghasilkan ada dua. Satu, menghasilkan sales yang laju. Nombor dua, menghasilkan sales yang banyak. Tiba-tiba
Baru restock, lagi 2 hari datang. Puan, saya nak restock lagi 80 kotak lah. Tiba. Wih, banyaknya. Kau baru restock kan 2 hari lepas. Alhamdulillah ada rezeki. Kalau you bagi skill set yang betul pada dia. Alright. Pertama, sales. Alright. Nombor 2. Alright. Saya distracted lah dengan si Oye ni. Alright. Nombor 2. Okay. Tak ada apa. Okay. Nombor 2 adalah team development. Oh ni. Dia naik ranking. Lupa pula dah. Tak kucing Puan Odi tadi dia naik dekat screen. Terkejut saya. Alright. Nombor 2 adalah dia naik ranking. Daripada mini agent, dia jadi kepada master showcase. Oh, naik betul tu. Alright. Dia boleh naik macam tu kalau you bagi knowledge yang betul, awareness yang betul. Nombor 2, ranking. Okay. Nombor 3, alright, dari segi status. Kalau you bagi general knowledge yang betul, dia apply, sales jadi, you bagi skill set lagi mencanak sale. Daripada part time, dia convert kepada full time. Itu team development yang kita nak. Berhentilah kerja. Kenapa kau kerja lagi? Kau dah gaji banyak kot. Oh, itulah. Tapi maksud dia awareness dia masih lagi tak besar. Awareness dia mungkin tak betul. Informasi tu mungkin salah dia terima. So kena adjust dekat awareness. Alright. Kenapa you nak dia berhenti kerja? Supaya dia jadi full time. Kenapa full time? Supaya dia buat sales yang banyak. Kenapa sales banyak? Supaya you pun dapat percentage sedikit daripada sales yang banyak tersebut. Sebenarnya it's all about focus. Alright. Dan seterusnya, retention. Okay. Tajuk last sekali, yang ketiga adalah retention. Retention ni apa? Team you kekal dengan you. Alright, kekal macam mana? 1, at least mereka consistent dari segi sales. Alright, ni yang you kena expect. Consistency on sales, pertama. Yang kedua, mereka retention macam mana? Mereka retain dari segi you punya target. Target you, contohlah you kena recruit berapa ramai, sales berapa ramai, you kena restock berapa kerap. Mereka retain, mereka sustain benda tu. Mereka masih on track. Setiap minggu kena restock 2 kali. Recruit mini agent at least 2 orang. Mereka buat perkara tersebut every week. Itu retention yang you kena jaga juga. Okay. Yang ketiga, right? Retention macam mana? Retention di mana? Okay, retention di mana mereka menjaga you punya, mereka menjaga personal brand, atau nama lain dia mereka menjaga credibility. Itu kena retain. Ramai orang dia dah dapat duit dah, so dia tak ada masa dekat Facebook, drop balik performance sebab orang dah tak kenal dia. Right? Sebab yang kenal dia semua orang-orang lama. Orang tu mungkin dah quit Facebook. Mungkin acik-acik yang kenal dekat Facebook semua dah main TikTok. Alright? So mereka kena retain performance mereka, credibility mereka. Oh, baguslah. You tahu tak? Dulu you datang, masa you join Nabel 3 tahun lepas, you kan rajin pergi training. Ya, sekarang dah level dah masa stokis. Contohlah, masa stokis, dah ramai agent, dia dah stop pergi training. Itu pun kena retain. Dia dah selalu tak datang, selalu tak one to one dengan you. Itu pun kena retain. Alright? So, retain. Ni saya bagilah sekejap. Saya buka buku nota saya. Retain apa yang you kena make sure mereka beri pada you, mereka lakukan adalah, sekejap. I believe I pernah cerita benda ni dekat Johor dulu. Okay. Pertama, mereka kena retain setiap minggu datang meeting secara berkumpulan. Secara Zoom atau secara fizikal. Secara virtual atau secara fizikal. Pertama, once a week. Once a week meeting. Fizikal ataupun virtual. Nombor 2, right? Seminggu at least 2 kali one to one dengan you. Walaupun mereka part time. Tak kisahlah 15 minit ke, just phone call saja ke, tak payah Zoom pun tak apa. Nak jumpa pun tak apa. Jomlah lunch sama, tapi one to one, wajib berdua sahaja. Alright. Yang ketiga, wajib pergi training you, at least sebulan sekali. You buat training, every week you buat training. Okay, minggu ni, hari Ahad ni, kita nak buat training pada pukul 8 pagi. Training macam mana nak buat video.
Minggu depan training nak buat copywriting. I don't know, tapi you actively buat. Tapi mereka at least datang sebulan sekali training ni. Alright. Seterusnya. Alright. Mereka retain untuk recruit. You letak minimum target. Contohlah letak 2 mini agent. I don't know berapa target you, ikut kemampuan masing-masing. You kena letak target untuk recruitment. Dan yes, for sure target sales. Alright. Berapa, kalau macam you guys biasa guna bahasa restock. Berapa kali restock? You kena sentiasa maintain benda tu. Kena jaga benda tu. Alright. Dapat? Dapat. Coach, cuma nak tanyalah. Silakan. Training tu kalau macam coach kata nak meeting dengan training tu saya dah faham dah tadi yang kita ajar dia apa copywriting ke apa kan. Tapi apa beza dia? Meeting nak cakap apa meeting seminggu sekali tu. Meeting ni dia akan tanya macam you guys basically apa yang kita akan buat. Saya lebih suggest you guys untuk bertanya sesi Q&A. Meeting, okay, terima kasih semua. Kita ada dekat 18 orang datang hari ini. Okay, so meeting hari ini nak share satu result kepada you apa yang I buat. You bermula dengan result tu. I cuba satu cara ni tau, which is I rasa you guys boleh tiru. Okay, so now kita punya meeting ni 90 minutes, 90 minit. Alright. So dalam 90 minit ni apa soalan yang you nak tanya? Sebab soalan yang you nak tanya ni mungkin orang ketiga ni tak lalui tapi bakal lalui esok. You never know. At least dia dah tahu dah jawapan tu siap. So kerja you hanyalah sebenarnya mentoring. You just jawab Q&A saja. Puan Yana, I nak tanya soalan ni. Puan Yana, ada tak cara ni? No, bertanya saja. Sesi Q&A saja. Tapi bermula dengan sharing you. Contohlah you tak ada sharing. Okay, I ada tengok satu video ni dekat YouTube. I rasa video ni boleh bagi value kepada you. So you just share balik video tersebut apa. Oh, I terbaca satu buku ni bagus untuk you guys. So you share. So the rest Q&A saja. Okay. Syarat dia semua orang wajib tanya. Saya tak ada soalan. No, wajib ada soalan. Right? Walaupun soalan tu ulang-ulang. Oh tak, saya sebenarnya nak tanya macam soalan dia tapi dah jawab. Tak ada, cari soalan lain. Saya datang balik kat you. Next. Kena orang ni dia malas tau. Alah, susahnya ingat nak join kena bercakap juga. Lah, cakap pun susah. Faham tak? Semua gagal kot. Kan ada jantan. Come on lah. Macam tu. Alright. So, kadang you kena tegur. Benda macam ni kadang orang ambil remeh. Allah, tak payah on video boleh tak? Tak kisahlah. Janji you tanya. Janji you participate. Tapi I nak tengok you selalu menaik ke chat room. Leceh tak leceh. So, baik on video. Right? Atau cara lain. Okay, kalau tak nak on video, tak apa. Jom kita semua on video. Okay, so apa soalan dia? Okay, rasa-rasa best ke macam ni? Okay, kalau tak best, kita on video balik. Ada penceramah buat macam tu? Dia on video 1 jam. Bengang je, lala semua on balik. Right? Saya pernah mengajar student kolej Pahang macam itulah. Yayasan Kolej Pahang. Yang on video, pertama moderator, kedua penceramah. Pertama lecturer dia, kedua I. Yang lain semua off video. Macam, apa benda siut benda ni? Macam tu dalam hati. Ya Allah, okeylah macam ni. Jom kita ambil gambar dahulu, barulah semua on video. Right? Dekat shopping mall, memang dekat ada yang dalam tandas nampak hidung je. Tapi belakang nampak shower. Betul-betul. Right? Kantoi semua benda. Ada yang tengah mengunyah, tengah kat dapur. Right? So, basically, you kena utilize you punya team untuk retention. Selalu kena buat aktiviti ini. Okay? So, ada soalan lain? Jom kita open Q&A, jom. Puan Nur Azhar, soalan. Ada soalan tu tengah cari tu. Okey, sementara Puan Nur Azhar tengah cari, saya nak tanya Puan A. Puan Nur Azhar? Lepas Puan Nur Azhar, Puan Yang Intan, Puan Odi, Puan Suzy, Puan Diana. Ni bonus saya bagi pada yang on video saja. Coach, tadi yang dekat team development tu kan, nombor 3 tu skill set kan. Coach kata ada public speaking dengan FBX. FBX tu apa? FB advertising. Macam mana you nak buat setting FB?
Oh, FB. Okay. Okay. Alright. Public speaking ni senang macam ni lah. Kalau you tak tahu nak macam nak buat, you bagi tahu lah I. Nanti I ajarkan. Itu je. Public speaking ni, sebenarnya ini yang me myself I ajar. Ni. As a training director, okay, apa yang I buat, tugas I dalam BNI sebagai training director, pertama kita memang represent report untuk regional. Selangor kita akan pergi level Malaysia. Apa report-report daripada Selangor. So kita buat report, kita buat development, dan one of development, ada orang kita nak bagi petugasan lah. Okay, you as a trainer dan juga sebagai jawatan dalam training, you kena recruit orang, recruit trainer. So masuk dalam program yang kita namakan dia training mastery. So kita ni myself, I akan ajar macam mana you nak jadi great public speaking. Alright? You nak buat great public speaking, you nak jadi great trainer, kita akan ajar macam mana you punya body language, macam mana cara you nak respond, macam mana you punya eye contact, macam mana intonasi you, macam mana cara you nak respond hot question, macam mana digital setting you. So I akan ajar benda tu. Itu public speaking. Alright? Dapat? Okay tak ni? Okay. Dapat. Okay, ini contohlah. Alright. I believe Luna Bell tak attend lagi. Contoh macam ni. Ini tajuk saya akan ajar esok. Ini Puan Odi, benefit saya sebagai dalam BNI, you akan belajar benda ni. So benda ni kita akan bantu dia macam mana nak buat business presentation. It's basically sebenarnya public speaking. You bercakap depan berpuluh-puluh orang. So macam mana dia punya technical, okay, macam mana nak bercakap dalam jangka masa 8 minit supaya orang faham business you. Adalah proses-proses dia and so on. Macam mana tips dia, macam mana structure dia and so on. Ini semua technical part. Tapi last sekali, okay. Okay. Sekejap. Macam mana tips pengucapan awam atau public speaking. Kita akan bagi. Alright, jadi kita allocate dalam 20 minit untuk bercakap. Kita bagi tips, strategi and so on. Macam mana nak buat online event atau online presentation. Kita akan bagi tips macam mana setting komputer you, macam mana you punya mikrofon, macam mana you punya background and so on. So benda-benda ni yang kita akan ajar. Alright, so ini dalam BNI lah sebagai trainer untuk BNI. Okay, itu adalah public speaking. Dapat Puan Nur Azhar? Dapat. Alright, so ada soalan lain? Okey, tak ada. So Puan Yang Intan, tetapi saya nak tanya, kalau yang tak on video, kalau you ada soalan, please unmute terus. Silakan tanya. Saya suka orang bertanya ni. Silakan. Puan Yang Intan ada soalan? Tak ada. Okey, tak ada. Alright, Puan Diana ada soalan? Tadi. Apa ni coach, kalau macam agent kan, macam coach cakap yang team development tu kan coach macam dari physical lah. Jadi kalau yang jauh-jauh tu coach memang no choice lah kan. Yes, no choice. Kenalah online. At least you buat phone call. Buat video call ramai-ramai. WhatsApp video call, buat video call ramai-ramai. Buat apa? Kat mana? Tentu lebih kurang. Zoom pun boleh lah kan, Zoom pun boleh. Dia beza psikologi manusia. Bila you buat Zoom meeting dan you buat WhatsApp video call, mereka anggap Zoom meeting ni macam corporate. Tak kena proper and so on. Bila masuk ke WhatsApp video call, semua masuk air, semua relax, semua santai. So dia punya efek tu berbeza. So it's your choice. Okay? Kalau saya sarankan meeting tu pergi Zoom lah. Biar nampak proper sikit. Okay? Okay, Puan Diana? Okay. Ada soalan lain? Setakat ni tak adalah, so far faham. Okay. Alright, fantastic. Puan Odi dan juga Puan Suziana. Soalan, silakan Puan Odi. Lepas tu Puan Suziana. Kalau kita dah kenal pasti siapa orang yang kita nak ambil untuk part time dan full time tu, kita dah tahu dah offering apa yang kita nak bagi kat orang tu. So, kita kena direct kat orang-orang tu lah kan. Kita tak adalah publish dekat social media.
Macam tu kan? Yes. Itu kelebihan kalau you tahu siapa yang you target. Sebab tu, kalau you perasan orang yang buat iklan dekat social media, sis open untuk dropshipper, saya mencari agent. Cuba je tengok yang reply dalam tu. Tak ada. Tak ada orang yang reply. Sebab you target Tapi- kepada everybody. Oh, tapi boleh still posting kat FB. Cuma maksudnya lebih dengan kita mention lah. Maksudnya ciri-ciri tu siapa yang siapa kita nak lah Okay. maksudnya kan. Kalau you perasan iklan HR tadi, HR vacancy tadi tu, yang tunjuk poster HR tu, I post dekat Facebook. Nak tahu tak kenapa? Apa? Alright. Hmm. I tak mencari orang dekat Facebook untuk I recruit. Itu bukan tempat yang terbaik. Untuk kalau sebagai HR permanent staff lah. Alright, kalau agent mungkin bagus. Kenapa I publish? Sebab itu merupakan papan iklan untuk company. I letak my personal profile tu sebagai company's profile. Orang pergi ke FBH, orang macam tak percaya sebab dia banyak klise. Tapi bila pergi ke FB personal, mindset dan behavioral mereka lagi mudah percaya. Trust process. Sebab tu kita publish dekat personal. And sebab tu dekat personal Facebook saya tak ada gambar anak-anak. Tak ada gambar wife. Alright? Tak ada gambar Kimi. Yang ada semua Aaron Aziz. Alright? Cuma kenapa saya letak kat situ? Kita memang mencari kerja kosong. You boleh layari Facebook Kimi Abdullah untuk you fahamkan tentang company dan juga Kimi Abdullah. Oh alah, dia memang cari orang lah. I thought scam. Ada yang orang anggap benda tu scam, biar betul gaji macam ni, offer macam-macam. Ya, kita publish official kat situ. Right? Dan ada juga sebenarnya datang, coach boleh apply ke? Boleh je puan, kalau you nak, cukup requirement kita accept. Tapi alhamdulillah memang tak ada siapa yang apply. Borang registration tu zero. Memang tak ada siapa yang apply. Sebab kita memang tak target mereka untuk apply. Kita hanya buat sebagai informasi. Right? Boleh Puan Odi? You bila crystal clear siapa yang you nak target, sebenarnya you tak perlu public dekat billboard, tak perlu public secara general. Alright? You fokus terus kepada mereka. Okay? Kita fokus kepada dia tu maksudnya yang dengan penulisan kita tu lah kot kan Betul, mention. betul. Kita tu dengan posting offer dekat you. FB. Alright? Okay, Puan Odi? Okay. So, Puan Suziana, last soalan, silakan. Unmute dulu Puan. Nak tanya yang part analyst team tadi tu, phone call, perjumpaan, gathering tu, kekelapan tu ikut macam mana? Maksudnya Tadi saya dah beritahu, meeting secara ramai-ramai sekali seminggu, 90 minit. One to one at least 2 kali seminggu. Berapa kerap terpulang, tapi 2 kali. 15 minit ke, setengah jam ke, 1 jam bergayut ke, I don't know, terpulang pada you. Kemampuan you. Trading sebulan sekali. Sales, you kena letak target you berapa, recruitment berapa target you. Itu semua kena letak nombor tu. Okay? Kerja you hanya monitor dan encourage. Monitor, encourage. Monitor ni nama lain dia, you kena audit dah. Dah belum? Dah capai belum? Dah capai belum? Dah capai belum? Alright, I ambil contoh lain lah. Alamak, contoh tu. Okay, sekejap I cuba bagi contoh kepada you. Macam mana I nak track basically mereka ni boleh buat dengan terbaik atau tidak. Puan Suzy basically dah tahu sebab dalam CEO coaching kita ada tracker, betul? So, cuma ahli lain mungkin tak tahu tapi saya tunjuk jugalah supaya you guys faham apa yang kita tengah bincangkan. Alright? Saya letak satu perkara yang saya buat dekat Google Sheet dan dalam Google Sheet ni kita buat macam ni. Okay, contoh Puan Fatimah Wati. Berapa goal dia? Ni yang kita targetkan. Contohlah kita target kepada Puan Julaiza. Kita target kepada Dr. Mazidah lah tengok. Alright. Oh, Dr. Mazidah tak tulis. Okay, kita target kepada Puan Julaiza. Berapa tim yang dia kena ada? Prospek berapa ramai? Sale berapa banyak? Dah set, saya siap. So kerja you jaga, you tahu dah. You dengan dia jelas apa yang nak dan you monitor every week.
Faham Kerja you monitor kat sini je. Mereka boleh key in dan you boleh key in. You tak payah nak call. Dah dapat belum? Dah dapat belum? You hanya call, kenapa tak update lagi? Please update. Please update you punya tracker. Please update you punya report. I nak tengok. Right? So benda ni ada sampailah bulan Disember dan kita akan tengok semua. Dia punya performance. Ini secara online dan you boleh buat. Dr. Mazidah pun ada buat berapa target dia, berapa ni dia tak buat dah. Tapi dia kena letaklah Dr. Mazidah punya performance cantik sikit. Right? Puan Fatimah pun ada semua target. So benda ni yang you kena buat. Dan benda ni lah kalau boleh you update waktu meeting 90 minit tu. I dah tengok you punya performance macam tak berapa bagus. Is there any problem? Boleh I tahu? Nak bantuan? You nak belajar apa? Cuba bagi tahu. So dari situ baru kita tahu. Sebab you audit mereka. Okay? Audit tu boleh ramai-ramai lah coach Mana tahu dia Boleh. malu ke. Dia sebenarnya benda tu bukan untuk memalukan. Benda tu untuk acknowledge orang. Tu je. I tengok you punya tracker bagus lah sales last week. Macam mana you buat? You tak tahu dia orang sudah bertanya. Sharing faham. Right? Dia macam ni lah. Kita ni sebenarnya so negatif. Malulah, tak beranilah, takut orang fikir apalah, so negatif. You guys usahawan tau. Benda tu tak sepatutnya dijadikan kat depan. Benda tu tak mana-mana kat belakang. Yang kat depan ni macam mana, kenapa, apa yang nak membuatkan you develop lagi bagus. Alright? Kita ni selalu macam, lah kalau macam tu baik sama je. Why so negative? Banyak lagi benda korang boleh fikir. Faham tak? Benda yang bukan korang fikir. Alright? Alright, fantastic. So kalau semua okey, jom kita angkat buku nota dan ambil gambar. Okey, mana yang nak on video boleh on video. Kita ambil gambar dahulu. Okey, 1, 2, 3. Okey, kejap lagi satu. 1, 2, 3. Okey, terima kasih puan-puan yang hadir pada sesi malam ini. So 3 perkara saya ulang balik, conversion, team development dan juga retention. Please fokus kalau you tak nak pening kepala tentang performance business you every week. I tak consider every month. I nak you guys fokus every week. Boleh? Boleh. Okey, terbaik itu daripada saya. Nama saya Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you coach. Bye. Alright. Nak tanya Kak Odi lah sekejap. Kak Odi, yang video tu tak boleh post Video Isi Mizal dengan yang itu. Unmute. Orangnya kata nanti dulu. Nanti dulu kena tunggulah Terpaksaan. Thank you. Sorry. Alright. Terima kasih coach. Sama-sama. Terima kasih. Bye-bye. Okay, bye. Terima Bye-bye. kasih. Bye. Sama-sama. Kenapa pakai cap coach? Panas Mana oh tu tak on video. Kenapa pakai cap? Sebab panas banyak spotlight.